A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Rembau? Dah lama tak cakap Nagori macam apa ni? Apa khabar? Apa khabar? Betul kan? Apa khabar? Apa khabar? Bukan khabar. Apa khabar? Orang Rembau. Ya botol kan? Orang Kampung Batu kena sebut. Apa khabar Kampung Batu Rembau? Baik. Semua lawa-lawa. Subhanallah, betul ini, betul. Ramai perempuan lawa kat sini, semua lawa lah. Cuba tengok orang sebelah. Lepas tu cakap lawa cuba cakap. Ada cakap rasa tak kono. Betul. Ya betul. Dengan kopai masing-masing Ada orang tak tahu kopai tu, saya tahu tu beg tu kopai tu kan. Masya Allah, roman Sancho subuh mana yang tahu kan. Subhanallah, alhamdulillah, semua baik-baik, syukur Allah beri kita lagi hidup sampai hari ini. Kita jelek lagi mata pagi tadi. Kita masih lagi diberi nikmat iman, Islam, ihsan, rasa belas kasihan dalam hati kita. Allah masih beri kita nikmat sujud. Kita mampu solat lagi. Tapi jangan sedih yang semayang atas kursi, kan? Walaupun tak sujud kena dahi, tetap ibarat sujud dan sempurna, pahala tak berkurang. Bagi yang tak boleh nak duduk bawah dah kan, tak boleh nak lipek dah tu. Betul lipek betul makhraj dia. Dan ke, se ke, an ke, se lah. Betul makhraj se. Makhraj sebutan cakap Nagori. Se ni dah jadi orang Nagori dah. Boleh terima tak? Duduk masuk suku kan. Jenuh nak masuk suku separuh lah masuk. Dah anak pun kebanyakan memang lahir di Nagori. Duduk Nagori daripada tahun 2010. Dah 14 tahun dah. Beli rumah apa semua sini, meniaga apa sini, bukan pusat Islam pun di sini di Nagori. Memang suka sangatlah saya duduk Nagori 9 ni. Orangnya baik-baik, penyayang, ramah, lembut. Betul? Semualah. Subhanallah. Kalau orang tanya, Ustazah nak balik Terengganu tak? Saya kan orang Terengganu. Suami saya pun orang Terengganu. Kami dua-dua dah berhenti kerja. Maksudnya dia dulu kerja dekat Alu Gajah, bersyarah di UniKL Alu Gajah tu. Saya pula dulu kerja Jabatan Agama. Kalau mikirlah dua-dua dah berhenti, kenapa tak balik Terengganu? Dua-dua orang Terengganu. Tapi dah jatuh cinta benar lah dengan Nagori ni. Dulu masa muda, masa belajar, tak adanya jumpa kawan-kawan. Dulu esok nak kerja mana? Semua KL, Selangor. Tak ada orang sebut saya nak kerja, nak duduk di Nagori. Sebab Nagori ni kan negeri yang kecil, yang kecil, yang bukan menjadi satu sasaran dan impian anak muda. Tapi saya syukur Allah takdirkan saya cari rezeki menua di sini. Setakat ni lah, menua lah sebab membesar tempat lain kan, meremaja kat lain. Menua di sini dan insya-Allah terus berbakti dan mendapat kebaikan daripada bumi yang barakah Negeri Sembilan. Masya Allah. Sini lahirnya ramai para alim ulama, ramai para wali Allah, ramai orang-orang soleh yang lahir daripada Nagori Sembilan ni. Dan ini ini antara Nagori yang benteng kuat ahli sunnah wal jamaah dengan amalan-amalan kesufian, tarikat dan sebagainya.
Jabatan agama dengan jabatan mufti sangat kuat. Semua negeri kuat belakang. Tapi ini antara benteng kuat ahli sunnah wal jamaah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, sepanjang saya daripada 2010 sampai 2024 ni, kebanyakannya pengalaman indah-indah berlaku dengan orang negeri Sembilan. Alhamdulillah. Bukan kebanyakan, semualah. Masya Allah. Dalam beberapa hari ni, tak tadi ya? Saya dah beri ya? Okey. Dalam beberapa hari ni, adalah sikit ujian. Kalau siapa main Facebook. Siapa main Facebook ni? Ke main bola belakang? Main kuali, main periuk kan? Itulah mainan hariannya. Alhamdulillah. Main periuk, main kuali, main senduk, dapat pahala. Syukur alhamdulillah. Syukur tak syukur kena main juga ustazah. Ada lagi main mesin basuh, main penyapu. Itulah teman sehari-hari. Ui, besar pahala. Besar bona pahala tu. Tengok, kalau tak sah lagi jadi orang negeri, tak tahulah. Sebenarnya orang muda sekarang pun tak reti cakap negeri kan? Saya suka. Ada orang ingat saya orang negeri, lahir negeri, terkejut tahu orang Terengganu. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, para jemaah sekalian, adalah beberapa hari ni ujian sikit ni Saya ni kena kutuk, kena maki, kena caci, kena macam-macam. Konolah beberapa hari ni. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oh, tahu. Ni datang beri sokongan ke macam mana ni? Subhanallah. Sebenarnya tadi bila sampai tak apa, tak payah korek, tak payah tanya, tak payah carilah apa cerita jadi subhanallah, bila turun kereta tadi kan, memanglah rasa perasaan tu bercampur-campur Subhanallah. Bila naik jumpa AJK kat tangga tu, yang senyum semua mani-mani dengan Ustazah, terus hilang rasa gundah gelana. Gundah gelana ke apa? Gundah gelana tu rasa hilang. Dengan sambutan yang sangat penuh kasih sayang. Dan bila masuk tu, subhanallah, muslimat, ibu-ibu, nenek-nenek, wan-wan sekalian, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang sambut dengan senyuman yang sangat indah dan manis, yang ikhlas daripada hati. Seolahnya terasa kasih sayang itu, terasa kerinduan itu. Semoga kasih sayang yang terbina di antara kita ini akan menghimpunkan kita di syurga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah, iaitu hari kiamat esok. Di padang mahsyar esok, hanya naungan Allah sahaja yang ada. Tak ada naungan lain. Naungan suami tak ada, naungan isteri tak ada, naungan raja tak ada, naungan pemerintah tak ada. Tak ada belakang. Ada naungan Allah saja. Semua mengharapkan duduk di bawah naungan Allah. Nabi sebut ada 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan Allah. Orang lain lapar, dia tak lapar. Orang lain dahaga, dia tak dahaga. Orang lain bawah terik matahari, dia tak. Orang lain tak ada pakaian, dia beri pakaian. Ini VIP, tetamu kehormat Allah di padang mahsyar. Salah satunya ialah mereka yang berkasih sayang kerana Allah. Betapa besarnya nilai kita berkasih sayang kerana Allah. Kita tak pernah kena, tak kenal kita ni, betul tak? Tak ada hubungan keluarga pun. Kita ni bukan kawan sekolah rendah, sekolah menengah lagi lah. Apa hubungan kita? Apa hubungan ibu-ibu dengan saya? Atas dasar ilmu. Kenal melalui jalan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, Al-Quran, hadis Nabi, ilmu tentang akhlak. Jadi mudah-mudahan kita ini berkasih sayang kerana Allah. Bukan kerana pergi shopping sama-sama, pergi jalan sama-sama, bukan kawan sama ngompek, bukan kaki ngompek, bukan sama-sama kita buat benda mengarut.
Tapi kita bertemu di atas jalan dakwah, atas jalan ilmu, di taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan" Barang siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan bukakan baginya jalan-jalan. Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi ibu-ibu, wan-wan sekalian, sakit rumah masa ni buat pun lolap, yo sodap lolap betul. Duduk terlentang kat sikit mana-mana, apa boleh lolap, betul tak? Ya Allah, bolehlah lolap. Ingat lolap sekejap, ingat 2 minit, rupanya 2 jam. Ui, sedap. Sebab paling sejuk ni waktu sini lah. Itu yang saya tak pelik kalau dengan lolap ni dalam kuliah. Walaupun Ustaz tahu tengah belajar lah. Masya Allah, ini sekolah. Masya Allah, ada ramai anak-anak cuti sekolah kan. Ini cuti semester. Semoga anak-anak kita ini berjaya cemerlang dunia akhirat, dikurniakan pekerjaan yang baik dan dikurniakan suami yang soleh. Amin. Ui, kuat juga amin ni. Yang bukan nak dara, mak dara, nenek dara ni pun amin kuat juga. Tolong aminkan untuk dia kan. Bukan untuk kita. Masya Allah. Subhanallah. Support kan. Okey, Masya Allah ibu-ibu, muslimin muslimat, terima kasih sangat sudah hadir daripada dekat dan jauh. Ada orang dia datang sebab nak tengok depan-depan dia. Nak tengok sama tak? Dalam keluar dengan dalam telefon sama tak? Sama tak? Sama. Ada yang cakap macam ni. Ingat, oh mau kasih semua lawa. Ada orang cakap macam ni. Ingat Ustazah kocik punya besar. Lepas tu ada pula ingatkan Ustazah besar punya kocik. Ingatkan Ustazah ronda punya tinggi. Ingatkan tinggi punya ronda. Macam-macam lah. Subhanallah. Tak ada masalah. Kita rasa nak tengok kan, sebab dah berapa tahun tengok kot TV kan. Ingat lebar rupanya kecut. Bukan apa ni. Gitulah. Sebab TV tu ataupun telefon kadang nampak lebar, kadang nampak kecil. Jadi nak sahkan yang mana satu botol dalam fikiran tu kan. Betul lah. Ada orang tu memang dia cakap, Ustazah, Cik datang nak tengok Ustazah sama tak dalam telefon tu ya Cik datang. Tapi sukalah sebab kalau nak dengar ceramah boleh dengar kau telefon. Lagi senang ke rumah sambil makan kacang, sambil bagi kan. Duduk ni bukan tak penat ni. Dah sakit pinggang ni. Betul tak? Dah semut, nanti kerenggol lah pula. Oi, pusing kiri kanan. Jadi alhamdulillah. Sebab apa? Hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Nabi sebut siapa yang melangkah, siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Itu sebab kita susah payah tadi tu. Susah payah kita datang. Ada naik kereta, ada yang naik motor ni. Siapa naik motor? Biasa kampung hebat, rempit. Tengok tu. Ada tu. Nenek rempit, ada mak rempit, ada naik motor. Ada siapa naik basikal? Basikal. Siapa jalan kaki? Masya Allah. Tak kira lah datang dengan apa. Suami hantar, suami jemput, dia pun dapat pahala. Jangan nak pergi awak ni tahu jemput, tahu hantar bila nak dengar ceramah. Tak apalah, itu bahagian pahala dia. Bahagian kita dengar ceramah, balik ceramah kat dia.
Subhanallah, alhamdulillah. Besar sangat perjalanan kita pagi tadi. Sebab ia perjalanan menuju ke syurga. Tapi ini syurga sementara. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman syurga, Nabi kata singgah. Lalu para sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di mana taman syurga itu ya Rasulullah? Sebab Rasul pesan, kalau kamu nampak taman syurga, pergi duduk, pergi singgah. Bukan suruh duduk tetap, bukan menetap. Pergi singgah, pergi duduk sekejap. Lalu para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, di manakah taman syurga itu?" Lalu Nabi menjawab, "Hilaquz zikr." Ataupun majlis zikir, ataupun majlis ilmu. Kita ni duduk taman syurga ni, rasa tak macam taman syurga? Buat-buat rasa lah. Taman syurga yang gaib, yang kita tak nampak dengan mata. Janganlah pula syurga kau macam ni, macam lampu ni. Lampu pun macam dah lama tak dibersihkan tu. Ni taman syurga kau. Lampu ni tak boleh nak dibersihkan, payah ni. Ui, susah tau. Takut kau nak bersih tu. Itu kristal. Ini mesti usia tak tahu berapa lama ni. Jadi memang kalau buka lampu ni lawa ni. Jadi ini adalah masjid lama, betul tak? Berapa tahun dah masjid ni? Agak-agak berapa tahun? Sejak azali. Oh, sejak Wan lahir dah ada masjid ni. Wan umur berapa sekarang? 71. Masya Allah. Maksudnya masjid ni memang mungkin antara yang terlama. Lepas tu mungkin dah baik pulih dah, macam-macam dah tambah baik pulih. Saya kan bila datang masjid lama-lama, naik bulu roma. Bukan takut apa, bermaksud masjid ini paling banyak ditunaikan solat di dalamnya, paling lama dan paling banyak azan dilakukan, paling banyak dikunjungi oleh para malaikat, paling banyak dikunjungi oleh orang-orang soleh, para alim ulama. Mungkin banyaknya kita tak tahu berapa ramai wali Allah yang dah singgah semayang kat sini. Kita tak tahu. Sebab itu bila masjid lama-lama ni, kita punya perasaan tu beza. Kita punya berbanding dengan masjid baru, walaupun cantik, lawa, gah, tapi dia punya orang kata apa, aura ke ataupun roh tu. Kerana telah begitu ramai yang mendirikan solat dan melakukan ibadah di sini. Sebab itu jangan tengok pada zahir. Ini benda yang kita tak pernah nampak, tetapi hati kita boleh rasa. Subhanallah. Mudah-mudahan mereka yang menjaga rumah Allah ini, sampailah akhirat, Allah jaga mereka, Allah pelihara mereka, Allah kurniakan syurga buat mereka, Allah berikan kerehatan dengan penatnya mereka menjaga rumah Allah ini. Dan kita jangan takut doa dan aminkan untuk orang lain, sebab doa itu akan kembali kepada kita. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mendoakan seseorang, maka ada malaikat yang ada di kepalanya, di sisinya, mengucapkan amin bagi kamu apa yang didoakan. Doa, malaikat akan doakan kita. Sebab apa? Bila saya sebut tadi, semoga yang menjaga masjid ini, maksudnya imam, pengerusi, nazir, semua ni diberikan sekian-sekian. Amin tu slow. Lain kalau saya sebut, semoga kita semua, baru laju, baru amin, amin. Jadi bila ada doa untuk orang lain, kena amin lagi kuat. Sebab doa kata itulah doa, Nabi kata itulah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Itu adalah doa yang mustajab, Nabi kata, mendoakan orang lain, kerana didoakan kembali oleh para malaikat. Kata ulama, doa akan kembali kepada pemilik doa. Kita doa untuk jiran, kita doa untuk anak saudara, doa untuk cucu, doa untuk siapa-siapa lah. Tengok tepi jalan nampak orang susah, tengok ada orang jual goreng pisang, bawah panas terik, tak ada orang berhenti. Kita nak berhenti pun kita tak rasa nak berhenti. Kita nampak goreng pisang dia banyak lagi, kita pun doa, ya Allah bagilah laku goreng pisang dia, kesian kat dia, bawah panas nampak macam tak ada orang, saya nak berhenti pun tak rasa nak makan goreng pisang tengah hari ni. Kita doakan dia, dia tak tahu. Subhanallah, doa tu kembali kepada kita. Tak kita, anak cucu kita dimurahkan dan diberkati rezeki, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehebatan doa. Masya Allah.
Saya nak ucap terima kasih kepada Masjid Kariah Kampung Batu Rembau, Nogori 9. Saya pun duduk Kampung Batu juga. Saya Kampung Batu 6. Saya lahir di Kampung Batu 6, Kuala Terengganu. Sama batu lah ni. Tapi bukan bermaksud kepala batu kan. Subhanallah. Saya nama kampung saya Kampung Batu 6, Kuala Terengganu. Ni Kampung Batu Rembau. Oh, kita sekampung ha. Nama kampung sama. Okey. Makasih CMC ke Puan MC? Puan MC, Puan Siti Nur Zanariah binti Zahari. Masya Allah, dia baca saya punya biodata, tak tahu dia dapat mana tu. Punyalah panjang lebar, terharu pula rasa. Dan dia baca dengan semangat, tak adalah menurun nada ujung-ujung tu macam dah loteh kau baca. Masya Allah, terbaik sangat. Terima kasih lah. Mudah-mudahan apa yang dicakapkan tu betul lah. Saya akan berusaha ke arah tu. Sebab ujian tu memang tinggi sangat. InsyaAllah saya akan cubalah berusaha. Terima kasih kepada yang baca doa Ustazah Hasnah binti Awang. Doa yang sangat indah. Tuan Haji Nur Azuri bin Talib selaku pengerusi Masjid Kariah Kampung Batu, atas ucapan yang sangat baik, yang sangat saya kira siap kempen. Betul kan tadi Tuan Haji Nur Azuri kan yang buat ucapan tu. Petang ni ada program untuk para wanita yang kematian suami. Dan kita ni tak tahu, kita ni bakal semua ni. Bakal kematian suami ataupun bakal kita yang mati, betul tak? Jadi sebenarnya kalau yang suami masih hidup lagi pun, kalau nak pergi tanya boleh. Jangan cakap kat suami je lah, bang petang ni saya nak pergi dengar, nak pergi tanya pasal harta warisan pusangku. Awak ni saya belum mati lagi dah. Tunggulah saya mati, takut tak dan esok awak mati saya nak copet. Contohlah kan, ilmu tak ada masalah. Kan, janganlah pula dia tengok dia dari bila nak mati dia ni. Kita doakan supaya umur kita sama-sama panjang. Walaupun dia banyak ujian bagi kita, kita pun ujian bagi dia kan. Subhanallah. Okey, ibu-ibu sekalian, Masya Allah, bagi saya memang sangat baguslah. Dan dekat kat luar tadi tu saya jumpa Ustaz. Cuma minta maaf Ustaz, saya ni memang susah nak ingat nama. Tapi Ustaz ni adalah antara orang yang subhanallah. Masa saya kerja Jabatan Agama dulu, beliau memang majlis agama. Kalau jumpa tu kan, dia punya hormat tu sampai saya tak roti lah nak balas balik. Assalamualaikum Ustazah. Ya Ustaz, kita nak tunduk. Dia pun tunduk lagi, kita pun tunduk. Betul. Dia punya cakap tu kan lembut dia, Ustaz, Ustazah. Itulah dia. Ada ustaz kat luar, ramai dah nak cari ustaz mana, ustaz mana. Dekat meja majlis agama tu, Baitul Mal tu, tak nak Ustaz Zahid. Betul Ustaz Zahid, Masya Allah. Tadi saya nak tersebut dah Ustaz Zahid, tapi serba salah, takut salah. Terima kasih tuan. Hebat kameraman. Kameraman mahal tu. Sungguh saya kata, canggih makcik kat kampung ni, kameraman guna kamera canggih. Subhanallah Ustaz Zahid, Masya Allah. Daripada dulu saya mula masuk di Jabatan Agama, macam tu rupa dia tak berubah. Sama ada dia tak tua ataupun saya tak tua, tak tahulah. Subhanallah, saya kata, ya Allah Ustaz, Masya Allah. Sangat menghormati, cakap dengan lemah lembut. Dan subhanallah, itu kadang-kadang walaupun orang ni dia tak cakap dengan mulut, dia sokong kita ke, dia support ke, tetapi melalui tindak tanduk tu membuatkan hati kita rasa lega dan sejuk hati. Ustaz Zahid dengan timnya dekat luar tu, daripada majlis agama, dia buka kaunter. Siapa yang nak bayar fidyah? Fidyah. Ini musim orang bayar fidyah. Mungkin ada yang nak bayar kafarah. Mungkin ada yang nak bayar zakat, belum bayar. Mungkin ada apa-apa sahaja nak tanya tentang pengurusan harta. Harta pusaka ke? Nak tanya pasal apa? Pasal wakaf. Nak wakaf. Kita kan duk tunggu nanti bulan Ramadan kita nak infak kan, nak sedekah, nak infak, nak wakaf. Ada poteh tu kek dia, ada kertas, ambil dulu, simpan elok-elok ke rumah. Masuk je bulan Ramadan, kita pun buat transfer ke apa untuk infak. Tapi kalau nak infak hari ni pun tak ada masalah, pahala tetap berganda lagi, fisabilillah, digandakan 700 kali ganda. Saya sebut sikit pasal fidyah, boleh? Saya sebut sikit sebab tajuk kita hari ni menuju Ramadan yang dinanti.
menuju Ramadan yang dinanti. Apa maksudnya? Apa yang kita perlu buat? Persiapan menuju Ramadan. Antaranya, apa hutang-hutang, apa yang kita kena bayar, apa persediaan zahir ke batin, harta ke kita kena buat sebelum jumpa Ramadan, supaya Ramadan yang kita temui ini adalah Ramadan yang terbaik. Okey, baik. Masya Allah. Saya tak sebut Abi, minta maaf ya. Puan Nur Ashikin binti Abdul Rahim, Ketua Biro Muslimah. Puan Fazilah binti Idris, Setiausaha Biro Muslimah. Ali Jawatan Kawasan Masjid Karya Kampung Batu Rempah, Muslimin Muslimat dan lain-lain. Saya nak jawab sikit berkenaan dengan fidyah. Sebab ada orang dia tak perasan yang dia kena bayar fidyah. Mungkin bukan untuk diri dia, tapi untuk arwah ibu dan ayahnya. Mungkin rupanya dia kena bayar fidyah untuk suami dia, mungkin untuk anak dia, mungkin untuk siapa-siapa lah. Jadi cuba kita dengar dulu penjelasan siapa golongan yang wajib bayar fidyah. Siapakah golongan yang wajib bayar fidyah? Ini saya baca daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Berkenaan dengan golongan yang wajib bayar fidyah, ada 4 golongan yang wajib bayar fidyah. Cuma saya tak tahu boleh tak ada siapa-siapa sahkan sekarang ni di negeri 9 berapa jumlah fidyah yang perlu dibayar per hari. Nanti mungkin ada yang bagi tahu, nanti kita boleh buat pengumuman terus. Setahu saya tak tinggi, tak sampai RM2 berapa? Ikut harga beras sekarang saja. Gambar mahal RM2.60. RM2.65. Nanti kita tanya berapa fidyah dia satu hari, sebab dia dikira sebenarnya satu cupak lebih kurang gitu. Nanti kita akan diberi maklumat nanti. Okey, golongan yang pertama yang wajib bayar fidyah adalah orang tua yang lemah dan orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Masuk orang tua yang lemah ni, yang mana masa bulan Ramadan, sekejap lagi dia orang ni, yang mana masa bulan Ramadan yang lepas, dia tak larat dah puasa sebab dia tua. Sebab dia tua, bukan sakit apa, sebab tua dah tak larat nak puasa. Faham? Dia makan pun sikit-sikit je hari-hari, bukan makan banyak, tapi dia tak boleh puasa. Kalau puasa menggeletar, sakit tak ada, sakit tua panggil. Jadi sebab terlalu tua dah tak larat dah nak puasa. Jadi yang begini ni, puasa yang lepas ni dia ada tinggal contoh 10 hari lah. Puasa Ramadan yang lepas ada 10 hari. Sampai hari ni belum qada lagi. Lepas tu bila tanya, "Cik, kenapa tak qada?" "Cik tak larat nak puasa, dah cuba dah. Cik tak boleh puasa, kalau puasa jadi menggelentar, berbuih, rasa pahit mulut, rasa nak pingsan, rasa nak muntah." Jadi makcik ni dalam situasi yang memang dah tak mampu nak puasa sebab tua. Jadi kita tak boleh cakap, "Tak apalah cik, tengoklah kot tahun depan cik boleh puasa." Apa pula makin tua lah tahun depan, bukan makin muda. Maksudnya keadaan dia tu, situasi sebabkan tua dia tak boleh nak puasa. Maka situasi yang begini tidak wajib lagi diqada puasa. Dia hanya perlu bayar fidyah. Fidyah 10 hari, contohnya sehari RM2. Sehari berapa? RM1.75 yo. Terima kasih. Sehari RM1.75 sahaja. Dan kalau 10 hari jadi berapa? Kalau lah RM2 kali 10 baru RM20. Tapi orang kita bunyi fidyah takut, rasa macam banyak lah apalah. Sekarang cuba ingat balik, kita ni ada jaga orang tua kita dulu ni, tapi orang tua kita dah meninggal ni. Kita ada jaga mak kita sampai meninggal, ayah kita sampai meninggal. Ada yang jaga orang tua duduk terlantar 2-3 tahun stroke, 2-3 tahun tak puasa. Tak selesai, kita kena bayar fidyah kepada orang tua yang dah meninggal tu. Kalau tak, dia dikira berhutang sampai hari kiamat. Ini pernah ditanya oleh sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, bagaimana? Ibuku telah meninggal dunia, tetapi masih ada puasa yang belum diqada, ada puasa yang ditinggalkan." Lalu Nabi pun tanya dia balik, "Apa pendapat kamu sekiranya kamu berhutang dengan manusia?" "Wajib dibayar."
Sahabat Nabi jawab, wajib dibayarlah hutang sama manusia. Lalu Nabi jawab, maka hutang dengan Allah lagi wajib diutamakan. Cuba ingat balik, mungkin ada di kalangan kita ibu bapa dia meninggal dalam keadaan berapa tahun, masa sakit, masa dah tua sangat tu tak puasa. Jadi kita buat anggaran je. Ustazah, cik tak tahulah berapa hari. Kalau tak tahu, pergi rujuk dekat meja tu. Jangan tangguh. Orang ramai beratur pun ini demi untuk ketenangan almarhum almarhumah ibu bapa kita. Sebab dia masih berhutang tak selesai lagi dengan Allah. Kita duk selesai hutang dengan manusia ni. Kan kita buat pengumuman sekian-sekian, kalau ada apa-apa arwah berhutang bagi tahu sekian-sekian. Tapi rupanya hutang dengan Allah tak selesai. Jadi Masya Allah pergi jumpa, beratur pun tak apa. Sebab apa? Kita nak tanya jumlah yang kita tak tahu. Tak apa, kita faham ada anak kecil. Okey. Ya, mungkin dia dah boring duduk dalam, dia nak jalan-jalan sikit ke, nanti dah okey masuk balik macam tu kan. Masya Allah, dia nak jalan lah, budak kan. Anak saya pun samalah, memang tak boleh. Dia nak berlari, dia nak bergerak kan, nak bergerak. Okey. Tapi kita puji sangat ibu-ibu yang cekal macam ni, dia bawa anak dalam majlis ilmu. Itu yang saya belajar daripada mak ayah. Bawa kami anak-anak daripada kecil di majlis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah, terbaik. Barakallah. Okey. Cuma saya nak ulang balik berkenaan dengan tadi tu, fidyah tu. Kalau kita tak pasti berapa hari, jangan bimbang, boleh tanya kaunter juga. Dia akan tolong. Dia akan tanya antara soalan, agak-agak ingat tak berapa tahun sakit? Adalah dan 3-4 tahun. Kalau sebesalah ambil 4 tahun terus. Kalau 4 tahun maksudnya 4 kali. Tak puasa langsung ke? Tak puasa langsung. Jadi 4 kali Ramadan kali 30. Keluar-keluar, mungkin dia cakap lah adalah berapa? RM80 ke? RM120 ke? RM200 ke? Jangan pensan pula bila dengar jumlah tu. Aduh, banyak. Terus pensan. Menyesal tanya. Nyesal pula tanya. Tenang, kalaupun jumlah yang keluar tu banyak, kita boleh bayar ansuran, bayar sikit-sikit. Mana tahu pergi jumpa ustaz tu, Ustaz Zahid. Mana Ustaz Zahid ni? Ustaz Zahid cakap, oh ni orangnya. Berapa nak jumpa Ustaz Zahid dia? Okey, ustaz nak tanya, mak saya ni dari masa dia hidup tak pernah puasa. Ada yang macam ni. Ramai yang tak pernah puasa seumur hidup. Berapa umur mak? 60 masa meninggal. Jadi berapa nak kena bayar fidyah? Ui, banyak je. Tu kata jangan pensan dulu. Kita boleh pakai adik-beradik, boleh bayar ansuran. Kita nak supaya nak nolong mak ayah tu, arwah tu sebaik mungkin apa yang kita ada hari ini. Masya Allah. Jadi itu golongan yang pertama, iaitu golongan orang tua yang tak lagat nak puasa dah. Lepas tu golongan yang kedua dalam poin yang pertama juga, iaitu orang yang sakit tak ada harapan sembuh. Doktor cakap memang sakit ternak, tak ada harapan sembuh. Dia makin teruk. Jadi dia tak puasa Ramadan hari tu. 30 hari tak puasa sebab sakit ternak daripada Ramadan hari tu lagi. Lepas tu, ibu-ibu sekalian, doktor cakap tak ada harapan sembuh. Dia akan semakin teruk dia punya sakit ni. Jadi kita tak boleh cakap, tengoklah tahun depan kok boleh qada. Tak, dia makin teruk. Jadi dia dah boleh siap-siap bayar dengan fidyah. Fidyah tak tinggi, RM9.75 untuk 1 hari. Ada negeri lain di Malaysia 1 hari dikira RM5. Ada yang RM4. Cuba tengok kadar fidyah seluruh Malaysia. RM1.75 ni antara paling rendah lah. Tak perlu nak pergi pindah negeri lain sebab fidyah mahal ke apa ke. Sebab ada orang dia cari mana paling rendah, dia pergi negeri tu. Dia tak pindah betul lah, dia pergi bayar kat situ. Tapi aktanya bayar di mana negeri yang kita duduk. Subhanallah, alhamdulillah. Golongan yang kedua kena bayar fidyah ialah ibu yang mengandung dan ibu yang menyusukan bayi yang mana dia meninggalkan puasa Ramadan yang lepas sebab tak larat sebab mengandung. Yang kedua tak larat sebab menyusu. Mengandung menyusu ni badan jadi lemah, tak larat, takut anak apa-apa, menyusu jadi kelaparan. Saya kalau nyusu pun tak larat puasa. Ada orang okey, tapi berbeza-beza mengikut kadar kemampuan. Jadi yang kedua ini dia tinggalkan puasa.
Contoh 10 hari lah dia tak puasa, yang lain dia boleh puasa. Ramadan dah nak jumpa, tapi dia tak mampu nak qada lagi. Sebab dia pun tengah nyusu lagi, tak mampu nak qada lagi. Dia kena bayar fidyah, tapi dia tetap kena qada puasanya. Dia bayar fidyah sebab sebagai denda dia tak qada dalam tempoh sebelum jumpa Ramadan. Tapi dia kena qada juga tak tahun depan lagi. Sebab menyusu bukan selama-lamanya. Tak macam tua yang semakin tua sakit yang tak ada harapan sembuh. Mungkin 2 tahun lagi dia tak mengandung, dia tak menyusu. Masa sihat tu qada lah. Walaupun dia tertangguh sampai 2-3 tahun baru qada, tak apalah. Nak macam mana? Dia tidak mampu terhalang kerana mengandung dan juga menyusu. Ni ramai yang tak menyusu dah depan saya ni kan. Tak mengandung dah. Jadi dah boleh qada yang muda-muda dulu tu, masa tak larat puasa tu. Fidyah kena bayar. Dan bagi orang susah, fidyah tak berganda. Ustazah, saya baru tahu pasal fidyah ni. Saya tak pernah bayar. Ini yang cerita 10 tahun yang lepas ni. Bagi orang susah, fidyah tak berganda. Itulah jumlah dia. Tapi bagi orang yang senang, orang yang ada harta, ambillah pendapat yang mengatakan fidyah itu berganda. Sebab ada 2 pendapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan masih lagi punyai hutang puasa yang belum diganti, yang kita dah terangkan tadi. Dah meninggal dunia, maka bayarlah fidyah. Kalau belum ganti puasa, mak ayah ke, suami ke, anak ke, ahli keluarga waris, boleh bayar fidyah. Okey. Ada orang nak ambil gambar, kena senyum sikit. Buat-buat macam bercakap. Sebab ada orang ambil gambar mulut tengah ngor, tengah cakap kan, dengan muka henyok-henyok. Jadi saya senyum. Dah. Oh, tak ambil rupanya. Dah ambil tadi. Yang elok tu. Dah. Okey. Masya Allah. Yang keempat, orang yang musafir. Orang yang musafir, lepas tu kan musafir boleh buka puasa. Tapi kalau kita larat, itu lebih afdal. Jangan buka puasa. Ini musafir kita hari ni kan atas, kadang kapal terbang, tak ada penat, tak ada lapar sangat. Atas kereta, tahu-tahu sampai. Kan suami yang duduk bawah tahu-tahu dah sampai kau. Jadi tak letih sangat. Maka bukan afdal buka puasa, yang afdal teruskan puasa. Kalau tak larat sebab penatnya musafir, barulah ketika itu afdal berbuka puasa. Jadi ada orang yang musafir, dia tak puasa, dia buka puasa, lepas tu dia tak ganti lagi, so kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah sebab dia tak ganti lagi, dan dia tetap kena qada. Kemudian orang yang melambatkan ganti puasa, dia tak ada musafir, tak ada masalah apa, dia sengaja lambatkan, dia kena bayar fidyah dan tetap kena qada. Tetap kena qada tahun depan ke tahun akan datang ke. Masya Allah. Ada nak tanya tak pasal fidyah ni? Baik tanya. Ada nak tanya? Ada bisik dengan orang depan? Tak ada. Dulu-dulu tak tahu. Faham. Okey, contoh kan, kita dulu confused. Kita pun ingat-ingat balik masa kita mula-mula balik dulu, rasa macam ada je tak puasa. Mula-mula akhir balik tu, mula-mula dah tahid tu, tahun pertama rasa tak puasa penuh. Tahun kedua ada juga masuk dalam tandas, minum air Pepsi, air pahit besi. Tu Pepsi tu, saya Pepsi kan tak boleh, tu kan boykot. Minum air Pepsi, pahit besi. Konon mandi, masuk air. Sambil mandi masuk air. Komo-komo tertelan, asyik tertelan. Tertelan lagi. Bau gigi kan main lama kan, telan dengan ubat-ubat gigi. Ubat gigi pula Princess Strawberry. Contohlah. Kan kadang tu. Padahal masa tu kita dah balik, tetapi okay. Cun kan, kalau tak dia jadi balik, jadi muka tu, jadi muka tu tengah gini. Ada orang ambil gambar ni yang live ni kan, apa Ustazah pelik sangat. Ada orang tengah ambil gambar kiri kanan belakang. Fotografer ni panikan awak ambil, minta tahu gambar fotografer sebab dia nampak profesional. Memang AJK masjid, dipanggil oleh pihak masjid. Hebat pihak masjid ni, panggil fotografer khas yang profesional untuk rakam memori hari ini ni.
Ui, ini mantap ni, mantap. Semua cakap mantap. Masya Allah. Habis dah lah pengerusi kita kan. Tak baliklah duduk masjid lagi. Orang yang afdal menerima beras fidyah. Ya, kalau kita bagi kat majlis agama tak payah fikirlah. Sebenarnya dia adalah untuk asnaf. Fidyah tu akan dibagikan kepada asnaf fakir miskin. Jadi kadang kita ni mulalah mikir, dan asnaf juga, dan bagi kat diri dan lah. Ataupun laki dan asnaf ni, dia susah ni. Contoh, dia ni kalau nak bagi duit, kami payah asnaf kot dia gitu. Pasal bagi kat laki sendiri. Dia kan pasal ni kita tak boleh, kita bukan kita yang menentukan orang tu asnaf. Kita cakap kenapa awak asnaf, dan beli rumah pun berhutang, beli kereta pun berhutang. Tak ada asnaf. Kalau tak lulus bank tu baru asnaf. Kalau bank lulus, tak adanya asnaf. Sebabnya gaji dia cukup lah tu, gaji dia banyak lah tu. Sebab tu bank boleh luluskan pinjaman rumah, pinjaman kereta. Sebab ada orang senang-senang cakap saya asnaf, dan asnaf, dan lagi asnaf daripada asnaf. Ada macam tu. Padahalnya sebab dia dah buat itu, buat ini sampai hutang keliling pinggang. Jadi subhanallah, untuk menentukan asnaf tak asnaf ni, lebihlah baik kita tanya majlis agama, tanya Baitul Mal tu. Kalau kita nak beri sendiri, kalau kita rasa ada orang kampung jiran kita memang miskin sungguh, buat pengesahan. Boleh tak saya nak bagi fidyah ni sendiri? Ada orang kampung saya, ada orang sekian-sekian sebelah rumah, hidupnya gini-gini. Kalau Baitul Mal kata boleh, kira asnaf lah tu, barulah kita tenang. Sebab apa? Takut kita bagi rupanya tak sah fidyah kita tu. Subhanallah. Apa-apa kita ada badan, hari ni dia orang turun, kita jangan lepaskan peluang ni. Moga menjawab persoalan tu ya. Okey, saya nak tanya, ibu-ibu ni kalau ada anak susah, boleh tak bayar zakat pada anak? Sudah dah lah. Anak susah, kita pula tak susah, kita senang. Kena bayar zakat sebab omeh sampai siku Omeh sampai siku. Tak selak kaki lagi. Contohlah, banyak omeh tu yang simpan ke, yang pakai ke. Faham tak omeh? Salah ke saya sebut? Emas botol, makasih Encik yang sentiasa membotorkan walaupun tak berapa botol. Beri sokongan tu saya nak tunjuk kenegerian ni, nak sahkan monogori ni Okey. Yelah, jangan fikir emas ni, kita ingat yang simpan tu kena bayar, yang pakai kalau melebihi kebiasaan pun kena bayar. Ada yang pakai habis, kenapa? Kalau pakai tak payah bayar. Salah pemahaman tu. Sebab amaran Nabi, orang yang tak bayar zakat emas itu akan dicairkan dan akan dituangkan dalam mulutnya, akan diazab dengan emas yang dia tak bayar zakat. Berat tau amaran tak keluarkan zakat emas ni. Yang sama ada kita pakai kan kita simpan, jumlah dia ada kadar dia. Saya tak ingat berapa gram, melebihi gram tu semua kena bayar zakat. Jadi ada orang terfikir anak saya susah bayar kek dia ialah. Untuk anak, sebab anak di bawah tanggungan, tak sah bayar zakat pada anak. Kalau anak kepada ibu ayah, yang ni sekejap, saya confuse kejap. Mana tim? Cari terus. Maksudnya zakat kepada ahli keluarga. Adik-beradik, boleh tak kita bagi zakat pada adik-beradik? Boleh? Begini, mana yang di bawah tanggungan tak boleh bayar zakat? Ibu ayah, sebab anak walaupun dah kahwin, masih lagi kalau anak tu susah, ibu ayah perlu bantu. Cuma saya confuse anak kepada ibu ayah. Lepas tu boleh tak isteri bayar zakat pada suami? Suami bayar zakat kat isteri? Memang tak boleh. Suami bayar zakat kat isteri tak boleh. Sedap dia counting sesama dia. Saya keluarkan zakat kat awak, nanti awak pulangkan balik kat saya. Sebab saya kan beli boreh. Subhanallah. Suami pada isteri memang tak boleh, sebab isteri pun tanggungjawab dia. Walaupun isteri tu fakir miskin, nak macam mana? Nak miskin dia boleh keluar zakat? Sebenarnya tak. Takut ada orang nak kona-kona ni. Okay, nanti kalau dah dapat jawapan tu, kita jawab. Ramai yang ni Okay, tuan-puan sekalian,
Dalam isu ni kami berpandangan harus dibolehkan zakat kepada anak saudara ataupun ahli keluarga yang memerlukan. Hal ini kerana membantu ahli keluarga sendiri ada lebih afdal diutamakan berbanding yang lain. Tapi kena sahkan dengan Baitul Mal dulu. Apa afdal bayar kepada pihak berkuasa, iaitu di Baitul Mal. Zakat kepada orang miskin ada dikira zakat, dan kepada saudara mara dikira dua kelebihan, iaitu zakat dan satu rahim. Sekejap, saya tanya adik, kamu kena cari zakat isteri kepada suami dan anak kepada ibu ayah, dua tu. Saya takut yang tu ada, saya pernah dah jawab, tapi kita nak rujukan yang lebih sahih. Okey, itulah dia. Ada nak tanya lagi pasal fidyah ni? Allah. Okey, sabar. Semangat makcik. Okey, buat bertenang. Okey. Waalaikumsalam. Ya. 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 Betul. Boleh tak memberi zakat Ya, dengan anak yang susah, yang sudah berkahwin, yang sudah ahli balik? betul. Okey, terima kasih sangat. Ya, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih sangat kepada yang bertanya. Dia kata Hajah, kalau dalam masjid, kalau tak ada masjid saya suruh tepuk. Bagus sebenarnya berani bertanya. Ini zakat ibu bapa kepada anak yang dah balik, yang dah boleh bekerja ataupun dah kahwin. Kan ada suami tapi dia orang susah. Jadi hukum, okey, ini untuk suaminya. Ni untuk awak cari sini pula. Sebab jawapan saya sebenarnya tak boleh, tapi nak pendetailan supaya lebih yakin dengan jawapan tu. Jawapannya sebenarnya tak boleh, tapi nanti kita tengok detail jawapan kenapa. Okey, ini daripada Jabatan Mufti ni, tuan-puan sekalian. Kita tengok kepada, walau bagaimanapun kita boleh tengok ni, jumhur ulama menyatakan harus bagi isteri untuk membayar zakat kepada suaminya. Kan saya tak jawab tadi. Saya cakap suami bayar zakat pada isteri memang tak boleh. Itu jelas, sebab isteri bawa tanggungan dia. Tapi sekiranya isteri ni kerja bagus, memang daripada keluarga pun yang senang. Contohlah, kahwin dengan suami memang asnaf, memang miskin. Bila bekerja pun dia hanya mampu dengan kemampuan dia, kerja kampung. Nak bayar nafkah dia pun tak lepaskan lah. Nak bayar tanggung anak sekolah pun tak lepas. Jadi suami dia tu masuk kategori asnaf. Lepas tu pergi tanya ke Baitul Mal puja, ya asnaf lah tu. Lepas tu tapi ada cara nak berikan kepada suami tu. Kalau ada negeri tertentu sebenarnya boleh juga bincang, ada persen bagi pada Baitul Mal, ada persen boleh beri kepada suami direct. Macam tu lah. Sebab kalaulah suami ni dia pergi mohon kat Baitul Mal dengan keadaan dirinya, kemungkinan Baitul Mal kata, ni boleh dapat bantuan ni. Dia tak akan tanya awak ada isteri awak boleh tanggung awak, sebab isteri tidak berkewajipan menanggung suami. Jadi kalau kita tengok di sini kesimpulan, secara kesimpulannya kami menyatakan bahawa hukum isteri membayar zakat kepada suaminya adalah harus dan sah jika sekiranya suaminya daripada golongan yang berhak menerima zakat. Nak tentukan suami berhak tak terima zakat, Baitul Mal yang tentukan. Dengan bersandarkan kepada pandangan jumhur ulama, bahkan ia lebih diutamakan dan disunatkan berbanding diberikan kepada orang lain yang tiada pertalian keluarga dan silaturahim di sisi ulama. Jelas tak jawapan tu? Jelas. Jangan balik bang, awak jadi asnaf je lah. Senang duit kita tak ke mana, pusing dalam ni. Tak adalah macam tu. Ini ujian yang bukan kita nak saja-saja wujudkan. Subhanallah. Okey, ini berkaitan dengan seorang ibu mempunyai simpanan yang cukup syarat untuk dikeluarkan zakat. Boleh ke beri zakat itu kepada anak yang memerlukan? Tak kira lah anak dibalik ke, anak tu dah kahwin ke. Okey, saya pergi terus kepada kesimpulan. Ini pun daripada Jabatan Mufti jawapan ni. Kesimpulan,
Okey, dia panjang ni perbahasan. Berbalik kepada persoalan di atas, perincian perbahasan ulama fiqh, dapat kami simpulkan bahawa seseorang itu tidak boleh memberi zakat kepada ahli keluarga yang di bawah tanggungan nafkahnya disebabkan mereka itu fakir dan miskin. Ini kerana kewajipan memberi nafkah ke atas mereka. Sebagai contoh, seorang bapa wajib memberi nafkah kepada anaknya yang masih kecil dan gila serta miskin disebabkan mereka tidak mampu untuk bekerja. Okey, itu kategori yang tak mampu bekerja memang wajiblah. Bahkan tidak sah sekiranya bapa itu memberi zakat kepada mereka kerana kewajipannya untuk memberi nafkah. Namun dibenarkan memberi zakat kepada ahli keluarga yang di bawah tanggungan sekiranya mereka itu tidak mereka itu termasuk, sekiranya mereka itu termasuk di dalam golongan fakir dan miskin seperti musafir, amin, fi sabilillah dan selainnya. Sabar, kita baca dulu. Justru seseorang ibu itu dibenarkan memberi zakat kepada anak yang berkelayakan. Ini kerana bukan menjadi kewajipan lagi untuk dia memberi nafkah kepada anaknya. Sekiranya dengan ketiadaan bapa, maka kewajipan ke atas ibu untuk menanggung nafkah anaknya dan tidak dibenarkan untuk memberi zakat kepada anaknya. Okey, sekejap. Sekiranya dengan ketiadaan bapa, maka wajib ke atas ibu untuk menanggung nafkah anaknya dan tidak dibenarkan untuk memberi zakat kepada anaknya. Namun disarankan supaya sebaiknya membayar zakat kepada pihak yang berwajib seperti Baitul Mal, kerana di situ ada lebih jelas dan ada pengagihan yang lebih tepat. Okey. Jadi saya ulang lagi sekali di sini. Seseorang ibu dibenarkan, malah disunatkan untuk beri zakat kepada anaknya yang berkelayakan. Contoh yang tadi tu, yang gila, yang tak mampu bekerja, yang sakit. Ini kerana bukan menjadi kewajipannya untuk beri nafkah kepada anaknya. Oh, ini contoh ibu boleh bagi sebab anak ni bawah tanggungan bapa. Namun sekiranya bapa dah tak ada, maka kewajipan itu pada ibu untuk tanggung nafkah. Maka dia tidak dibenarkan untuk beri zakat kepada anaknya. Itu perkara yang berbeza. Ibu boleh bagi zakat pada anak sebab tanggungjawab menanggung nafkah adalah bapa. Tapi kalau bapa meninggal, maka tanggungjawab itu pergi kepada ibu yang mampu, bukan ibu yang miskin, kena cari kerja, tak. Ibu yang berkemampuan, ceritanya ada simpanan. Maka kalau suami dah tak ada, bapa dah tak ada, tak boleh bagi zakat. Yang mana anak tu cukup syarat. Jadi kesimpulannya secara mudah, tak dibenarkan bapa bagi zakat kepada anak. Ibu dibenarkan. Kalau ada anak yang susah, sebab bukan tanggungjawab ibu menanggung nafkah. Tetapi jika bapa sudah tidak ada, maka ibu tu tidak boleh memberi zakat kepada anak sebab dia yang perlu membantu anak tu. Anak tu dah balik. Bahkan saya pernah baca keterangan, walaupun anak tu memang asnaf fakir miskin, dia kahwin pula dengan asnaf fakir miskin, memang keluarga asnaf. Ramai orang asnaf hari ni orang dah kahwin, bukan orang tak kahwin. Ada anak, maka ketika itu tak jadi zakat, dia jadi sedekah, jadi pemberian. Apapun pendetailan berkaitan dengan ini, sila rujuk ke Baitul Mal. Lagi jelas, lagi clear. Subhanallah. Nanti awak cari lagi penjelasan kalau ada yang lebih jelas ya. Itu daripada Jabatan Mufti dah tu. Jelas tak? InsyaAllah. Boleh ya Hajar? Boleh. Terima kasih yang bertanya. Okey. Dah banyak dah ni pasal fidyah ni. Sekarang kita baru nak masuk tajuk ceramah. Ya Allah, ingat nak habis dah kan ceramah? Oh, ni pasal period. Pasal? Oh, okey gini. Bila period, tak ingat berapa hari nak kena ganti. Masa mula-mula mari datang period, contohnya umur 9 tahun, lepas tu umur 10 tahun. Tapi masa tu tak lagi sibuk mengganti, tak sibuk qada lagi, sebab rasa budak-budak lagi kan. Zaman tu pula zaman yang tak adalah orang titik berat, ustaz pun tak ramai, ustazah pun tak ramai. Jadi tak qada masa awal-awal, masa datang period awal-awal dulu. Bila ditanya, ingat tak berapa hari nak kena qada? Tak ingat. Tak ingat berapa tahun tak qada, tak ingat berapa hari kalau datang. Dalam situasi begini,
disarankan. Tak boleh kita pula, ustazah lah yang letak berapa hari, saya ikut. Suruh suami pula, bang awak lah cakap berapa, saya ikut berapa. Kita kena buat keputusan untuk diri kita, bukan orang lain. Bukan ustaz ustazah kena buat keputusan. Ustaz ustazah beri panduan saja. Kita buat anggaran. Rasa-rasa 5 tahun terawal tak puasa, tak qada. 5 tahun terawal biasa datang haid 7 hari. So kita kira lah 7 hari kali 5, jadi 35 hari kena qada. Faham tak? 5 tahun tak qada puasa yang ditinggalkan. Masa boleh puasa, puasa. Tapi bila datang haid tak puasa, tak qada. Masalah tak qada. Jadi kita buat kiraan sendiri, buat anggaran sendiri. Tapi ustazah, acik tak yakin lah. Acik kena yakinkan diri sendiri. Maksudnya kita dah tetap jumlah. Ya Allah, daripada anggaran ni, daripada ingat-ingat ni, kira 35 hari. Tapi ya Allah, aku lebihkan jadi 40 hari. Bila 40 hari, tak ragu-ragu sebab dah lebihkan. Kita pun ambil 40 hari. Bukan nak kena qada sekaligus. Qada lah seminggu sehari, sebulan 2-3 hari, setakat yang kita mampu. Tapi cuba bayangkan, kita kena qada 40 hari, kira-kira rasa 40 hari. Baru qada 4 hari meninggal dah. Maka mudah-mudahan kita diampunkan dosa. Dan cakap dekat orang terdekat. Kena cakap, nak mak ni nak wasiatkan sesuatu. Anak kami seronok. Mak nak wasiat apa? Tanah mak tu kau. Kau rumah, kau kereta, kau pinggan mangkuk, kau tak pawai. Kan? Tak, mak nak wasiatkan poso. Aduh, rupanya nak wasiat poso. Kok lah mak mati nak bagi tahu, mak ada 40 hari lagi nak qada. Mak akan poso lah sikit-sikit. Mak update lah pada apa ni, pada Kak Long ni ha. Kok lah mak mati, nanti bayarlah fidyah kalau mak tak sempat nak qada. Faham kan? Jadi kita kena, kalau kita ada suami cakap, saya ada berapa hari lagi. Kalau saya cakap saya ada berapa hari lagi. Apa-apa awak selesaikan dia. Sama ada waris boleh tolong qada ataupun bayar fidyah. Anak boleh tolong qada puasa untuk mak ayah. Isteri pun boleh untuk suami, suami pun boleh untuk anak, ibu ayah untuk anak pun boleh. Tapi kalau tak mampu nak puasa qada kan untuk si mati, maka digantikan dengan fidyah. Oh, tapi ni pasal puasa ni, masuk tajuk dah sebenarnya. Persiapan menghadapi Ramadan. Okey, sekarang kita nak baca satu hadis Nabi berkaitan dengan persiapan menghadapi Ramadan. Saya baca hadis ni, semua ikut sama, boleh ya? Okey. Yang duduk atas kursi lengur tak tu? Tak, okey. Nak bangun sekejap? Tak payah bangun. Kan bangun tak duduk, Ustazah balik tu pun. Yang duduk ni nak bangun sekejap, nak betulkan urat. Ha? Tak apa. Oh, dia berlunjur, okey lah. Ya, dah lengur kan. Okey, macam ni. Siapa nak bangun, bangun sekejap. Betulkan pinggang. Tak ada. Oh, bagus. Okey, angkat tangan kanan. Angkat. Okey, letak atas bahu orang sebelah. Okey, urut orang sebelah. Ha, kita perasan tu dia ngantuk tadi. Urut orang sebelah. Pakcik, letak atas bahu orang sebelah. Ha, urut. Ha, gitu. Ada yang minta lebih. Turun pinggang sikit. Pinggang cik lengur. Boleh. Turun kat pinggang pula. Turun kat pinggang sikit. Janganlah komplain apa-apa. Ada 3 lapis lah. Okey, urut sikit pinggang orang sebelah tu mak. Baru hilang ngantuk. Urut sikit. Urut. Jangan berhenti. Urut. Malaikat nampak ni. Siapa yang tak buat? Okey, urut sikit orang sebelah. Urut sikit dia punya leher tu. Cekik sikit. Ngantuk sangat ni. Oi, sedap. Sekarang karate. Karate, kiri, kanan, bawah, karate, belakang. Okey, tak apa nak sedawa. Yang belakang tu pun buat ya. Ada EJK kita, siapa tak buat tak bagi balik nanti. Okey, sekarang buat tangan macam ni, tepuk pada orang sebelah kanan tu. Tepuk. Lepas tu ikut saya. Ya salam. Ya Allah. Yang Maha menyembuhkan. Sembuhkanlah segala penyakit
Zahir dan batin. Sahabatku ini. Kesian dia. Ngantuk. Subhanallah. Okey, sekarang angkat tangan kiri pula. Tangan kiri. Letak atas orang sebelah. Orang sebelah tu. Balas balik. Urut dulu. Urut bahu kiri kanan. Urut. Jangan tepuk lagi, urut. Okey. Urut pinggang. Urut leher. Mana-mana nak urut lah. Urut. Ada yang goli dah tua goli lagi lah. Okey, sekarang karate. Ya, kita kena tolong ni supaya hilang ngantuk ni. Ya, buat sikit karate tu. Tak patah Okey, sekarang topok. Okey, ya salam. Ya salam. Ya Allah. Yang Maha memberi kesejahteraan. Lapangkanlah hatinya, jiwanya, perasaannya, dadanya, sehingga dikurniakan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Nampak segar sikit Okey, nampak tak saya ni? Nampak. Takut dah hilang mana Ustazah dah nampak. Itulah kan. Padahal dia yang tutup mata, dia kata Ustazah dah tak nampak dah. Okey, ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan membacakan sebuah hadis hasan daripada riwayat Tirmizi. Ia berkaitan dengan persiapan yang penting sebelum datangnya Ramadan. Okey. Iaitu persiapan dengan bertaubat. Kita kena memperbanyakkan taubat, perbanyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah sebelum berjumpa dengan Ramadan. Kerana hati yang kotor akan menghalang daripada merasai kemanisan Ramadan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada lagi kat masjid. Dah lepas tu, lepas tu dah tak ada dah. Harap-harap orang bersangka baik, kita cakap. Padahalnya duduk rumah, bukan uzur, bukan apa. Tak nampak, tak wujud lah solat tarawih. Kita kata yang masa tu mula guna hujah lain. Perempuan afdal semayang ke rumah. Mula semayang lagi tarawih, lama tak apalah, Allah Maha mengetahui dan tak larang. Dah lemah dah semangat untuk beribadah. Kita kan ibu-ibu perasan tak? Apabila kita suka sesuatu, apabila kita buat sesuatu dengan hati, kita punya sakit lutut pun lupa. Betul tak? Contoh apa? Shopping. Suami bagi, ambillah 1,000 ni Pergilah membeli, jangan tinggal 1 sen pun jangan tinggal. Habiskan 1,000 tu. Yang rasa tua tu muda 10 tahun. Telefon ke kawan, jom dan belanja saya belanja makan, ada nak cari handbag sikit Masa pilih handbag tu tak ada sakit lutut tu kan sini dah pusing, tawaf lagi. Dah ada berkenan tu tapi kena pusing semua baru betul-betul. Kan pusing. Tapi kalau semayang imam baca panjang sikit dalam hati tu, ya Allah, imam ni tak roti kok. Ada orang tua ke belakang ni. Inilah fitnah dalam agama ni Patutnya tahu ada orang tua, ada orang anak kecil apa semua. Bembel tu dalam hati. Sebab dia dengar imam tu, dia start baca awal surah Al-Baqarah, padahal nak baca 5 ayat Ya, bila semayang kita rasa ya Allah, semua sakit marilah. Sakit pinggang, sakit ini. Yang sebelum semayang tak gatal, masa semayang lah gatal. Aduh, gatal. Rasa nak mengganggu-ganggu. Tapi kalau masa ngompek, tak ada nak gatal-gatal. Jumpa kat tepi pagar rumah orang sebelah kau dah dengar cerita apa? Pasal tu imam kita lah. Kenapa tu imam? Lepas tu kan, tak apa, kau ni berdiri ni. Tak apa, okey lutut ni ada masalah. Bawa panas ni. Tak apa, panas. Bukan ada api ke apa. Aku cerita
panas tak apa, sakit lutut berdiri lama pun tak apa. Bila buat maksiat, bila bercakap pasal orang seronok, suka, badan kita pun kita tak sedar. Berbeza bila buat ibadah. Sebab itu ibadah ni kena ada kekuatan hati. Hati kena bersih, baru kita kuat nak buat ibadah. Perasan tak kita bila tengok telefon boleh pula 1 jam? Kan tengok, kan WhatsApp. Nak pilih emoji pun lama. Senyum mata sipit ke, nak bagi mata love ke, senyum macam mana ke, contoh boleh lah. Grup WhatsApp kami banyak lagi Tapi kalau buka Al-Quran ya, auzubillah minasyaitanir ya Allah, baru setengah muka surat. Sadaqallahul azim. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Amin. Tutup Al-Quran, buka telefon, sogar balik. Tak tidur, tak jadi tidur. Kamai lagi sambil nak tidur tengok telefon tak jadi tidur. Tengok isu viral pula Ustazah Asma tu kena kecam. Ui, terutlah dia punya komen bla 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 bla. Baca komen orang pula satu hal. Allahu Akbar. Ujian tu. Sebab itu saya nak bacakan hadis ini. Untuk menghadapi Ramadan, persiapan utama hati. Kalau hati kita tak dibersihkan sebelum masuk Ramadan, kita tak kuat nak buat ibadah, nak bangun malam lebih lama daripada bulan lain, nak baca Quran lebih banyak daripada bulan lain. Rupanya hari pertama, kedua semangat, lepas tu dah sama dah macam bulan lain. Kita tak kuat kalau tidak nak menjaga lidah kita daripada buat maksiat. Okey, insya-Allah kita sama-sama bacakan ya. Saya baca, muslimat semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Para muslimat, ibu-ibu, tak apa boleh ikut, subhanallah pun boleh ikut, masya-Allah. Kita baru membacakan sebuah hadis hasan daripada riwayat Tirmizi, daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Apakah maksud hadis ini? Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya apabila seseorang hamba itu ketika dia melakukan dosa, maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Bila buat dosa, satu dosa akan dititikkan dengan satu titik hitam pada hatinya. Lalu apabila dia meninggalkan dosanya, sama ada dia mohon ampun ataupun bertaubat, hatinya kembali bersih. Dan jika dia kembali melakukan dosa, maka akan ditambah titik hitamnya sehingga menutupi permukaan hati. Dia buat dosa sampai hati daripada ibaratnya warna putih jadi hitam semua permukaan hati. Itulah dia Ar-Ran yang telah Allah sebutkan di dalam firman-Nya,
Yang bermaksud itu disebabkan kerana ron yang menutupi hati mereka disebabkan dosa yang telah mereka lakukan. Okey, ibu-ibu, muslimin muslimat, nenek-nenek, wan-wan, kita ni banyak tak dosa? Banyak. Lebih baik kita rasa kita banyak dosa daripada rasa tak ada buat dosa apa-apa. Semalam tak ada dosa, kemarin dulu pun tak ada buat dosa, minggu lepas pun tak ada, tahun lepas pun tak ada. Oh, tiba duk fikir tak ada dosa. Itu permulaan dosa bila rasa tak berdosa. Bila kita tak rasa berdosa, apa masalah? Kita tak rasa nak istighfar, tak rasa nak bertaubat. Mulalah kita ditipu oleh syaitan, rasa kita lebih baik daripada orang lain. Itu bahaya, rasa tak berdosa. Walaupun satu hari kita tak keluar daripada rumah, kita tak jumpa siapa-siapa, kita pun duduk seorang kat rumah, pun kita tak terlepas daripada melakukan dosa. Tak dosa besar, dosa kecil. Tak dosa kecil, dosa lama-lama yang belum selesai lagi. Sekurang-kurangnya ada 4 kategori ataupun 4 jenis dosa. Yang pertama, dosa besar, dosa kecil. Yang kedua, dosa lama, dosa baru. Yang ketiga, dosa yang kita ingat, dosa yang kita lupa. Yang keempat, dosa yang kita sengaja dengan tak sengaja. Kita tak tahu kita buat dosa, rupanya berdosa. Masya Allah, comel kan? Dia punya ramah, tak apa. Saya kan dia tengok acik tu, acik yang bertongket tu kan. Betul tongket? Oh, bertongket. Acik yang bertongket tu, yang duduk atas kursi tu, umur acik berapa? 84. Masya Allah. Ini 83. 84. Wan tu 84. Subhanallah, umur 84. Ini anak Lepas tu yang depan 80. Dua-dua 84. Masya Allah, comel lagi, comel. Betul. Dan sehat walafiat, mata terang lagi. Nampak saya. Baca Quran boleh lagi. Tengok senyuman manis. Gigi pun penuh lagi. Tak apalah, palsu pun tak apalah, kira penuh lah tu lawak senyum. 84 hadir majlis ilmu. Ada lagi tak yang lagi tinggi daripada 84? Mana 85? Masya Allah, bonda kita nampak muda lagi, ingat macam 60-an ke 70-an ke. Ya Allah, 85. Ada lagi? Atas lagi? Berapa? 84 juga. Masya Allah. Haji 83. Ini ya Allah, ini orang paling muda di kalangan kita ni. 80 lebih. Umur saya 41. Tak sampai separuh umur wan-wan kita ni. Hebatnya, Masya Allah. Subhanallah. Tahu tak, bila ada orang macam ni dalam majlis, Allah turunkan rahmatnya, keberkatannya. Sebab apa? Lepas ni kita kan salam. Kalau kata saya berkat tak, ini lagi berkat ni. Sebab Nabi sebut apa? Barang siapa, Nabi sebut orang yang paling terbaik di kalangan kamu, orang yang mana ni yang paling baik di kalangan kita ramai-ramai ni, bukan saya. Nabi sebut adalah orang yang umur dia panjang dan kekal dalam kebaikan. Umur 84, 83, 85 duduk majlis ilmu, datang kuliah. Ini tanda-tanda orang yang ada berkat. Tanda-tanda seseorang itu, orang yang ni. Jangan kau cik hati pula yang tak umur 80 lebih, yang 70 lebih termasuk jugalah. Terasa pula, saya ni 70 lebih. Tak ada orang nak pandang-pandang. Yang umur panjang ni, 70 ke atas ni, 80, terasa pula 60. Ambil lah berapa, 60, 70, 80. Maksudnya orang 60 muda lagi kan? 40. Tapi maksudnya ini umur yang panjang, 80 ke atas. Sebab Nabi sebut umur umatku sekitar 60 lebih. Jadi yang umur lebih daripada 60, 70 ke atas ni, ini yang Nabi sebut di antara tanda keberkatan seseorang itu.
Nabi kata antara tanda berkat seseorang itu, berkat umur dia, berkat tubuh badannya, berkat dia punya usia dia, umurnya panjang dan dia kekal dalam melakukan kebaikan. Masya Allah, tutup aurat, comel, jaga semayang, datang majlis ilmu. Kalau kita nak cari doa, cari orang doa macam ni, cik doakan saya, habis dah lah cik lepas ni kena kumun. Tolong beratur ya. Jangan ni kata kejut dah cik, tiba ramai berminat pula. Betul. Sebab itu kalau nampak orang tua, saya akan cium tangan. Jumpa orang tua yang umur kita boleh agak-agak 7 lebih 80, cium tangan. Maksudnya sebab tangan tu dah banyak buat kebaikan tu. Tangan tu dah banyak semayang tu, sujud tu. Tangan tu dah banyak baca Quran tu, pegang Al-Quran tu. Maksudnya antara nilai waktu, memang kalahlah kita ni dari segi waktu. Mereka beribadah lagi lama daripada kita. Masya Allah, seronok ni jumpa ni. Acik-acik ni ada 7 lebih ni. Ada ni, ada menyorok dah acik. Okey, subhanallah. Saya nak sebutkan apa? Dosa kita banyak. Dosa masa muda, masa remaja, masa sekolah menengah ngumpat cikgu. Cikgu pun tak tahu ke mana dah nak minta maaf. Bila masuk universiti ngumpat ke syarah pula, ngumpat ke kawan. Bila dah bekerja ngumpat kawan sekerja, ngumpat majikan. Lepas tu bila dah berjiran ngumpat jiran pula. Dah kahwin ngumpat suami pula dengan adik-beradik. Dah ada anak ngumpat anak pula. Dah ada menantu lagi ngumpat. Masya Allah, susah tau kita ni nak tinggal dosa mengumpat. Itulah satu dosa yang tak nampak buat dosa. Lagi-lagi kalau ngumpat dalam masjid, pakai kain telekung duduk sebelah-sebelah tangan pegang tasbih. Apa khabar dengan menantu tu? Dah buka topik menantu, tangan ada tasbih, pakai telekung, dalam wuduk, duduk ngadap kiblat, atas jadah. Mana orang nampak buat maksiat? Orang nampak, tengah tazkirah tu. Padahal, kau jangan tanyalah menantu tu. Serabut mata dem tengok. Kalau tak balik pun tak apa. Kalau balik raya, malah tak nolong ke dapur. Dah panjang cerita pula pasal menantu. Betul tak dosa mengumpat ni payah sangat? Sebab dia tak nampak macam dedah aurat, nampaklah buat dosa. Tapi ngumpat tak nampak, elok tutup aurat. Kan jalan, kan cakap pasal orang, kan cakap pasal orang. Susah. Sedangkan ghibah adalah dosa besar. Kalau kita cerita masalah kita pada orang, tujuan cari penyelesaian lain. Kita rujuk pada orang yang tepat. Ini tak ada nak luah-luah ya, nak cerita-cerita. Kan ngumpat suami dan ni daripada dulu kau kan tak kona, pemalih. Untunglah kau dapat suami rajin siang-siang pokok dan tak adanya. Dah ngumpat suami pula. Sanggup tak nak mengaku? Saya cerita baru satu kategori dosa. Dalam kitab Al-Kabair ada 70 dosa. Apa yang saya nak tekankan, iaitu kita ni kena sedar kita ada banyak dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang kita tahu, tak tahu, dosa besar, dosa kecil, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Manusia tak tahu dah banyak mana manusia. Lepas itu dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Masya Allah. Sekarang ni bila saya sebut macam ni, rasa tak banyak dosa ni? Bila kita rasa kita berdosa, alhamdulillah. Sekarang saya nak kongsikan bagaimana amalan untuk menghilang dan menyucikan dosa. Sebab hanya orang yang rasa berdosa saja, dia akan bersungguh-sungguh untuk beramal dengan amalan yang menghilangkan dosa. Tapi kalau tak rasa berdosa, dia dengar macam tu. Dengar tak dengar je. Masya Allah. Okey tuan-puan sekalian. Pertama, amalan untuk kita menghilangkan dosa kita. Okey, kalau kita tengok ni, di dalam kitab ini ada berapa ni? Okey. Saya nak kita baca dulu ulasan hadis ini. Hadis ini memberikan kita, sebelum tu, itulah nak tanya juga pukul berapa sekarang? Pukul 12. 12:11 minit. Saya faham ada orang nak kena ambil cucu. Tapi sekarang tak sekolah kan? Tapi ada urusan lah. Ada orang nak pergi tandas, ada orang nak balik masak, ada orang suami dah tunggu, macam-macam. Jadi kita faham, tak apa. Boleh ni, boleh jalan lah. Ke ada orang nak kena bawa? Boleh? Nak pergi tandas. Tak apa. Boleh. Nak jumpa Mr. Tan. Mr. Tandas. Dia ada urusan ya dengan Mr. Tan ya.
Ya. Okey. Jadi Acik tanya okey mana ada dekat belakang tu ha. Okey, tuan-puan muslimin muslimat. Insya-Allah kita sudah dalam 12.20. Boleh ke? Boleh ya? Sikit ha. Itu mukadimah sudah tu. Kemungkinan 12.30. InsyaAllah tak lebih 12.30 kita kena berhenti. Sebab masing-masing dah rindu kat suami masing-masing kan. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Antara cara, sebelum saya sebut ni, antara cara Allah membersihkan hamba-Nya daripada dosa adalah melalui ujian. Banyak tak ujian dalam hidup? Ingat dah tua tak ada ujian kan? Lagi banyak. Kalau dulu cerita dengan suami kan, bila anak dah besar, cerita anak, menantu, cucu, nambah lagi pula. Lepas tu cerita dengan besan pula. Lepas tu cerita dengan ipar pula. Ingatkan lagi tua, lagi kurang masalah. Betul, ujian tak akan berhenti, tak akan ada kurang ke banyak ke, dia sentiasa ada sampai kita mati. Sampai mati. Jangan tanya sampai bila nak diuji ni ha. Dah tua-tua kena lagi. Walaupun duduk seorang-seorang, ada ujian pula. Sunyi, sepi, sedih, ingat kepada arwah. Ujian sentiasa ada. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap kesedihan, setiap kebimbangan, ada banyak tak bimbang? Macam-macam yang kita bimbang kan. Bimbang suami kita gitu-gitulah, bimbang itulah, bimbang tentang anak lah, bimbang tentang cucu lah, bimbang kok mati seorang-seorang lah. Maksudnya banyak kebimbangan. Orang berniaga bimbang kok muflis lah, kok kedai tutup lah. Tu saya lah tu. Okay. Banyak kebimbangan. Kita ada banyak kesedihan. Nabi sebut, dan setiap keresahan, susah hati. Banyak tak susah hati? Ya, kebimbangan, susah hati, sedih, dan setiap kekecewaan dan setiap kesakitan. Nabi kata, ada yang sakit ni kan, sakit pinggang, sakit lutut, macam-macam sakit. Ada kanser, ada buah pinggang, ada kuncing manis, ada kuncing tawar, macam-macam penyakit ada. Nabi kata, dan setiap kesakitan, semuanya itu Nabi sebut, sehingga kan walaupun duri yang kecil terkena kaki, kita kaki dah tebal ni, dah tebal ni, pijak duri tak terasa dah. Tapi nak kata baiknya Allah, dan setiap duri yang kamu pijak itu, semuanya menggugurkan dosa-dosamu. Semua gugurkan dosa, sehinggalah kamu berjalan di atas muka bumi tanpa dosa. Allah sungguh baik dengan kita. Allah nampak kita ni lemah, bak semayang lemah, semayang fardu pun lewat, sahkan nak solat sunat, itu pun laju-laju. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, ambil gambar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab tak habis-habis kamera ambil gambar. Yang penting cun ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah gesa-gesa dah, gulung-gulung ke semayang. Sibuk benar kita. Nak duduk zikir pun kadang sampai peringkat malas. Nak berdoa angkat tangan pun malas. Nak minta syurga pun malas. Nak minta hindar neraka pun malas. Allah tahu ni kita ni. Puasa sunat pun berat, sedekah pun kurang. Tapi dalam solat minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang lurus, iaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Apa dia? Orang yang masuk syurga lah, yang jalan orang yang masuk syurga. Kita duk minta nak masuk syurga dalam solat. Akhirnya bila Allah nampak kita ni ibadah lemah, mulai tahajud pun ujung-ujung waktu nak masuk subuh tu baru bangun, sempat 2 rakaat. Ada hari sempat, ada hari tak. Yang lain baca Quran pun sikit. Akhirnya Allah berikan kepada kita ujian demi ujian. Sebab dengan ujian itulah akan membersihkan kita. Kalau kita tidak mampu membersihkan diri kita dengan istighfar, dengan solat, dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan sedekah, tapi Allah Maha baik. Sebab kita minta dengan Allah syurga. Allah kabulkan permintaan kita untuk dibersihkan, untuk masuk syurga melalui ujian demi ujian, ujian demi ujian, dengan syarat sabar, redha, sangka baik. Sabar, redha, sangka baik dengan Allah. Itu yang susah, betul tak?
Okey, Nabi sebut setiap kepenatan, penat pun akan gugur dosa. Basuh pinggan, penat tak? Lipat kain, jemur kain, gosok baju, penat tak? Ponek dia kata. Memasak, ponek tak? Ponek. Nyapu, ponek semua tu. Cuba bayangkan macam ni lah. Kita balik ni, kita pun buat kojok. Okey, saya cuba bayangkan macam ni. Bayangkan titik hitam dalam hadis Nabi yang kita baca tadi, bukan pada hati tapi pada muka. Buat dosa, muka ada titik hitam. Buat dosa, ada titik hitam. Buat dosa, ada titik hitam. Nak keluar tak dari rumah? Tak keluar, kita keluar titik hitam. Oh, tadi hari tu robek suami besar kat sini. Contohlah. Sebab sekarang titik hitam tu dekat hati, bodoh tak nampak. Sebab itu kita selesa je keluar pakai bodak, pakai tudung, jumpa. Sebab titik hitam dosa tu tak nampak. Itu yang kita rasa selesa. Tapi cuba bayang titik hitam bukan ke hati, yang hadis Nabi kita baca. Titik hitam ni kalau tak dibersihkan, dia akan memenuhi seluruh permukaan tu. Bayangkan kalau titik hitam tu dah penuh, tak keluar kita dari rumah. Lagi nak keluar istighfar dulu. Astagfirullah. Buat banyak, dah nampak gugur tu baru keluar. Bayangkan masa penuh titik hitam ke muka tu, kita pun buat nyapu, lipat kain, gosok baju. Suami pun tanya, tak penat, tak ponek ke, tak berhenti buat kerja? Okey, abang nampak tak tadi kan hilang separuh, ni hilang dah belah ni juga. Bila saya lipat kain buat, hilang lagi ya. Ibaratnya, ini ibarat bukan betul-betul. Jangan balik bagi titik pula. Titik. Maksudnya, kalau nak Allah beri lihat bagaimana fungsi ujian, fungsi kesan daripada penat kita tu, Allah gugurkan dosa. Sebab itu kadang-kadang kita memang lagi-lagi suri rumah 30 tahun masak, 40 tahun masak. Kadang dah muak dah tengok kuali tu. Nak adab tu. Hari-hari buat kerja yang sama. Kadang-kadang rasa jemu kan. Rasa macam tak ada muak, tak ada perasaan dah nak buat. Lepas tu cuba minta cuti. Bang, saya nak cuti 7 hari. Tengoklah rumah jadi apa 7 hari. Maksudnya, bila Nabi sebut setiap kepenatan, setiap kesedihan, setiap kesakitan, setiap kebimbangan kamu, sehingga duri yang mengena kepada kaki kamu, semuanya itu menggugurkan dosa kamu, sehingga kamu berjalan di muka bumi Allah tanpa dosa. Allahu Akbar. Kita nak istiqamah, ibadah susah. Tapi cuba dengan istiqamah, sabar sangka baik. Ujian dengan anak, ramai mana ibu-ibu yang sedang terluka dengan anak kat sini. Anak lama tak balik, anak lama tak telefon, anak cakap kasar, anak dah lama buat tak tahu, mesej 2 hari tak balas-balas. Ramai mana ibu-ibu sentiasa terluka dengan anak-anak. Ada yang terluka dengan menantu, ada yang masih lagi kahwin dah 40 tahun, dia punya pasangan suami tu cakap mesti pedih. Daripada awal kahwin sampai sekarang suami tu macam tu lah, kain tak bergulung juga. Aduh, disangkut macam tu lah, stokin pun bergulung. Kita dah tanya ni kain kat siapa lah ni. Pada ke rumah 2 orang tu yo. Pinggan pun berat nak basuh. Ui, sabar. Teruskan. Sebab cuba bayang macam ni yo. Allah nak gugurkan dosa. Dan apabila dosa kita dibersihkan, kita akan pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita diberikan Allah syurga Firdaus. Kita diberikan oleh Allah saat dicabut nyawa dengan sebaik dan selembut-lembutnya. Allah kumpulkan seluruh ahli keluarga kita di syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya sebagai kesimpulan ya ibu-ibu, kalau kita fikir bab ibadah kita kena buat, betul tak? Kita kena ada kerajinan buat. Tapi bab ujian kita tak buat pun ujian datang, betul tak? Kita tak plan pun ujian datang. Kalau baca Quran kena plan, kejap lagi nak baca lah, kejap lagi nak sedekah lah. Tapi belum tentu buat. Tapi ujian kita bersedia ke, kita rancang ke tak rancang, ujian tetap datang. Jadi kita dah faham dah ni fungsi ujian. Dia akan bersihkan hati kita, dia akan naikkan darjat kita. Jadi kita kena ubah dah fikiran. Kita jangan bergaduh dengan ujian, jangan bermusuh dengan ujian. Jangan bila ujian datang nampak buruk belaka. Sedangkan jalan para Nabi,
jalan orang menuju ke syurga. Bahkan firman Allah, hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya syurga itu dipagari dengan ujian demi ujian. Maksudnya nak sampai ke syurga ni, kita kena melapasi setiap pagar-pagar ujian. Manakala neraka, Nabi kata, dipagari dengan nikmat keseronokan. Nikmat seronok itulah pagar yang kalau kita nak hidup seronok saja, maka ia akan pergi ke pintu neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir, betul-betul ada lagi sikit ni, 12.5 ni. Muslimat, amalan yang paling ringan, paling mudah, perbanyakkan istighfar. Okey, bab istighfar ni saya nak ajak semua kita sama-sama membaca ayat Al-Quran daripada surah Nuh berkaitan dengan istighfar. Masya Allah. Okey. Okey, kita akan baca, tak apa saya baca, ibu-ibu tak cari pun tak apa. Saya baca, ibu-ibu ikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, semangat ya. Tarik nafas, duduk tegak. Lepas. Sikit lagi ni. 12.5 kita berhenti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatun jannatu ad. Minta maaf, bukan jannatun. Betul lah. Okey, ataupun kita sudahkan dengan wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Muslimat sekalian, ini adalah kelebihan yang Allah janjikan kepada orang yang banyak istighfar. Selain daripada Allah akan mengampuni dosa kita daripada istighfar, Allah sediakan banyak lagi kelebihan orang yang selalu istighfar. Seolahnya Allah nak pujuk sangat kita ni, nak bagi sangat sokongan, nak bagi motivasi, nak bagi semangat supaya kita istiqamah dan memperbanyakkan istighfar. Maksud firman Allah yang kita bacakan tadi ialah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Istighfarlah, faqultu astaghfiru, katakanlah istighfar, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Perkara pertama, kita akan dapat diampunkan Allah siapa yang istighfar. Kemudian Allah menyambung lagi firman-Nya, yursilis samaa alaikum midrara, Ia akan menghantarkan, Allah akan menurunkan hujan yang lebat mencurah-curah kepada kamu. Itu yang kedua. Allah turunkan hujan yang lebat kepada kita. Bukan bahawa maksud semata-mata hujan, tapi hujan yang lebat ini maksudnya adalah rezeki yang mencurah-curah seperti hujan yang lebat. Kemudian sambungan wa yumdidkum bi amwalin. Yang ketiga, dan Ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Wa banin, serta ramainya anak pinak. Itu yang keempat.
dan akan mengadakan kamu kebun-kebun tanaman. Yang keenam, dan diberikan kepada kamu sungai. Berapa Allah nak beri pada istighfar? 7. Kita ulang lagi sekali. Ini firman Allah. Cari surah Nuh ayat yang ke-10, 11 dan 12. Allah berfirman, faqultu astaghfiru, maka sebutlah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun maksudnya perbanyakkanlah istighfar ataupun perbanyakkanlah mohon ampun dengan Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yang pertama, kita dapat pengampunan Allah. Yang kedua, akan diturunkan hujan yang lebat. Maksudnya rahmat Allah, yang rezeki yang banyak, umpama air, hujan yang mencurah-curah. Kemudian yang ketiga, akan diberikan kepada kamu kekayaan yang melimpah ruah. Yang keempat, dikurniakan zuriat keturunan yang ramai. Kemudian yang kelima, akan diberikan kepada kamu kebun-kebun tanaman. Walaupun kita tak ada kebun, itu pun masuk sumber makanan, dicukupkan makan minum kita. Kemudian yang keenam, akan diberikan sungai yang mengalir. Maksud apa? Tak putus ni, kebaikan tak putus, rezeki tak putus, umpama seperti air sungai yang mengalir. Bayangkan, kalau kita beramal dengan istighfar, bukan hanya kita diampunkan dosa, tetapi Allah beri lagi yang lain-lain begitu banyak. Masalah kita ialah mula-mula istighfar, astagfirullah, astagfirullah, lama-lama diam, tak sedar diam. Mula masak, astagfirullah, astagfirullah. Kadang istighfar sambil marah, astagfirullah. Sebab cucu terbalikkan tu. Kita dah lipat elok, buat tinggi, dia terbalikkan. Astagfirullah. Cubit pun astagfirullah. Yang saya nak sampaikan ialah istighfar biar betul-betul. Maksud istighfar mohon ampun dengan Allah. Bukan istighfar dalam keadaan lalai. Bukan istighfar hanya menghitung istighfar. Kita target nak istighfar 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tengok jam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira ada berapa lagi, astagfirullah. Masa dah suntuk, astagfirullah, 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 astagfirullah. Lepas tu ngantuk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adakah itu betul mohon ampun dengan Allah? Bayangkan kalau kita minta maaf dengan suami. Kita buat kesalahan. Takkan kita minta maaf? Minta maaf bang, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kalau kesalahan besar, minta maaf bang, minta maaf sangat. Dengan tubuh badan, dengan memek muka, dengan suara, betul tak? Kadang-kadang kita melakukan je istighfar. Astaghfirullah. Bukan kata tak boleh. Boleh nak lakukan, tapi biar kucuk juga di hati. Bayangkan kalau kita minta maaf dengan suami berlagu, minta maaf. Faham tak? Suami pun tanya, awak minta maaf betul-betul macam main-main je ni? Subhanallah. Sebab itu walaupun istighfar kita mungkin sedikit, tetapi khusyuk. Ia lebih baik daripada banyak tapi tak khusyuk. Banyak tapi tak daripada hati, kat lidah. Sebab itu istighfar itu tak boleh lagi halang daripada mengumpat. Mulut istighfar, tapi ngumpat-ngumpat juga. Cakap pasal keji tentang orang, fitnah, sebarkan keburukan, jadi pengadu domba. Istighfar. Tetapi istighfar itu tidak mampu menghalangnya daripada melakukan maksiat. Sebab itu ada orang dia istighfar lepas sembahyang 10 kali je, tapi boleh menangis. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Astaghfirullahalazim. Sambil otak dia mikir dosa-dosa yang buat. Ada buat dosa dengan suami tapi tak berani nak ngaku. Jadi kita pun, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kan ngaku jadi gaduh besar. Jadi Nabi pun sebut, wahai para wanita, ini wasiat Nabi. Ketika itu Nabi dalam perjalanan nak pergi menyampaikan khutbah sama ada hari Aidul Adha ataupun Aidul Fitri. Nabi berhenti di hadapan himpunan para wanita sebab solatnya di padang. Nabi pun berkata, wahai para wanita, aku melihat di dalam neraka itu ramai di kalangan kamu. Maka perbanyakkanlah istighfar dan perbanyakkan sedekah. Nabi memang pesan orang perempuan ujiannya lidah. Jadi banyakkan istighfar, Nabi kata. Yang kedua, banyakkan sedekah. Kenapa sedekah? Masa sedekah, kita niatkan untuk, ya Allah, sedekahku ini, pahalanya untuk orang-orang yang aku zalimi. Orang yang kita ngumpat, itu orang yang kita zalimi. Kita dah tak ingat siapa kita ngumpat. Nak cari kawan kita ngumpat, masa kau menengah dah tak jumpa dah, ataupun dah meninggal dah.
Tapi kita niat, ya Allah, pahala sedekahku ini untuk orang yang pernah aku aniaya, aku zalimi, sedar ataupun tidak, ya Allah. Esok bila di pada mahsyar, dia nak tuntut daripada kita, bila dibentangkan dosa pahala, maka ketika itu dah settle dah. Sebab kita dah bagi pahala tu siap-siap di dunia, maka dia tak ambil pahala kita masa ke akhirat kelak. Itu yang ulama bahas kenapa Nabi bagi wasiat pada orang perempuan 2 perkara. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan sedekah. Masya Allah, Alhamdulillah. Selesai sudah perkongsian kita, selesai sudah kuliah kita, Masya Allah. Dah pukul 12.31. Mudah-mudahan mendapat manfaat, mendapat kebaikan. Yang hadir ni lebih kurang dalam 2,000 lebih. Saya tak tahulah 2,000 ke. Ya, betul. Dalam 2,000 lebih yang hadir, yang duduk, yang hadir secara live. Oh, saya cakap 2,000 tu tengok 2,000 pun. Ni yang live ni, yang duduk daripada serata Malaysia, ada daripada Korea, Jepun. Yalah, rakyat Malaysia kadang ada berata, Pakistan ada, Masya Allah. Dan semua yang hadir di sini, kalau sini 2,000, sini ada 20,000 kan. Betul tak? Mudah-mudahan bersama kita juga para malaikat yang memenuhi setiap ruang. Okey, saya nak tanya kepada yang jaga PA system tu, Tuan Haji. Ini PA system luar je, Masya Allah. Tuan Haji pihak luar pasang PA system. Itu yang saya duk rasa daripada tadi. PA systemnya terbaik, sedap. Kedua, tu nampak tak tu, dia berdiri kat situ, speaker tu kat situ. Lepas tu Tuan Haji ni perasan tak, bila saya baca Quran, dia pun tukar. Dia masukkan echo supaya suara saya bunyi sedap, padahal tak sedap sangat. Maksudnya dia ubah tu, dia adjust tu. Saya macam bertambah respect kepada pengajar itu masjid ni. Walaupun masjid di kampung lama, masjid dah usia 70-80 tahun, tak tahu berapa tahun ni, tetapi bila buat majlis ilmu, dia nak buat yang terbaik. Dia tidak bersandar kalau kita fikir mungkin speaker masjid dah lama, bunyi tak berapa sedap. Dia siap keluarkan hasil pada infak orang ramai, nak bayar, nak upah untuk PA system, untuk cameraman khas tadi tu. Dan kita tak tahulah apa lagi nak bagi lepas ni. Ada makan ke? Ada makan? Ada makan ke? Untuk semua, bukan untuk saya je. Semua, Masya Allah. Bagi makan untuk semua yang hadir. Tadi parking kena bayar tak? Tak kena bayar. Duduk selesa tak? Selesa. Kipas ada tak? Ada. Aircon ada tak? Ada. Apa lagi? Dapat ilmu, Allah turunkan rahmat, dapat kebaikan, dapat makan percuma. Kalau tak sedekah juga, tak infak juga kepada rumah Allah ini, malu besar. Itu yang saya nak tekankan di penghujung. Sebelum kita tinggalkan rumah Allah ini, sebagai tanda syukur. Dan Nabi sebut apa? Sadaqatun junnah. Sedekah adalah perisai daripada api neraka. Sadaqatun burhanun. Sedekah adalah saksi. Masjid ini akan jadi saksi di masyarakat bahawa kita berikan infak, kita berikan sedekah. Dan hari ini kita berikan satu jumlah yang tinggi, yang tak biasa kita bagi. Sama ni tak pernah bagi RM10, hari ni bagi RM10. Tak biasa bagi RM20, hari ni bagi RM20. Tak biasa bagi golang, kita bagi golang hari ni. Sazah kalau pergi golang tak balik, sebab tengah jalan patah balik rasa nak ambil ya. Tak biasa bagi cincin, bagi cincin. Maksud saya ialah bila Allah dah beri banyak nikmat, duduk semua ini memerlukan kos, betul tak? Saya percaya masjid ni dia nak buat ada pembaik boleh tambah baik untuk Ramadan. Tak tahulah, mesti ada. Jadi biarlah kita masuk dalam tabung. Bila orang semayang, orang buat amal soleh di masjid ni, ada iktikaf, kita dapat pahala. Padahal kita duduk kat rumah, pahala masuk tak putih. Sebab kita memberi sedekah fi sabilillah. Yang kita beri ke masjid, kita beri ke surau, kita beri ke madrasah, beri kat pusat tahfiz, itu namanya sedekah fi sabilillah. Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ila akhir ayat. Maksudnya apa? Macam tak ceramah pula dah. Tadi saya dah habis. Perumpamaan orang yang sedekah fi sabilillah ibarat seperti sebiji benih akan keluar 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji pula.
Kita sedekah RM1 digandakan jadi RM7. Sedekah RM2 RM1,400. Inilah orang kata investment yang sebenar-benar, yang tidak akan dimungkiri oleh Allah. Kalau kita dengar ada orang cakap scammer, okey, hari ni melabur RM1,000 dapat RM10,000. Belum tentu, banyak scammer. Tapi bila Allah janjikan kamu sedekah fisabilillah, masjid rumah Allah ni fisabilillah, maka digandakan 700 kali ganda. Masya Allah. Itu sedekah masjid. Saya pun nak minta juga sikit. Bukan apa, dekat luar sana kita ada buat jualan. Sudilah singgah, dah habiskan barang-barang tu, boleh? Ni sebab setiap pembeli sebenarnya satu pemberian, sebab kita gunakan daripada hasil jualan tu untuk fisabilillah juga. Kemudian ada tabung juga, kan, tabung masjid kita masuk, yang mana tabung kita itu subhanallah, kita bina pusat Islam, ada bina surau, ada bina tahfiz untuk majlis ilmu yang digerakkan di bawah kami sendiri, dinaungi oleh saya sendiri. Ada flyers dah, ada tu kan. Kod dah hari ni tak buat duit Ustazah, Acik nak bagi RM10,000. Tu ada flyers tu. Boleh telefon, kita boleh aturkan. Jadi nak bawa, tak takut nak bawa RM10,000. Jadi boleh hubungi nombor telefon dan ada kod tu. Duit yang ada habiskan sedekah kat sini, habiskan memboli kat luar tu. Subhanallah. Itulah dia ya. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Moga kita bertemu lagi. Saya mohon maaf salah dan silap. Kalau boleh nak salam, nak peluk semua, tapi dengan ramai macam ni tunjuk ni. Dengan ramai macam ni saya rasa saya pun tak sempat. Sebab pukul 2 saya ada program lain. Pukul 2 ada program lain, malam pun ada program lain. Jadi berkejar-kejar. Sekarang dah dekat pukul 1. Kalau salam semua pukul 2 tak habis lagi. Jadi izinkan saya lepas habis ni saya tengok bergerak, boleh ke? Kau cik hati saya tak salam. Itulah, kalau saya salam 1-2, kita tengoklah ya setakat mana yang saya mampu ya. Tapi saya kena bergerak. Pukul 2 saya kena sampai ke lokasi seterusnya dah. Okey. Next tu bukan ceramah. Ada program lain, tetapi dengan pihak-pihak. Bukan meeting ke apa, tapi ada program lah. Tapi bukan ceramah. Kalau ceramah nak ikut kau. Oh nak ikut, ya Allah. Sabar, buat bertenang. Sekian tu pertemuan tu. Maksudnya program tu di Seremban. Okey, jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Awal ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya.